Dan insyaAllah kita akan go through zaman tabi'in. Kalau kita tidak sempat, kita akan go through apa yang kita mampu. Dan yang pertama adalah antum perlu tahu tentang di sini zaman tabi'in ini mula ada unsur-unsur politik dalam perundangan. Yang mana berlakunya perpecahan seperti antum ketahui selepas Majlis Tahkim, kewujudan Khawarij, Syiah dan sebagainya, yang mana setiap daripada kumpulan politik ini ada pendirian mereka sendiri tentang hukum dan ada metodologi hukum mereka tersendiri, dan masing-masing juga ada perbendaharaan fiqh mereka sendiri. Dan yang mana dahulunya merupakan kumpulan politik, kini mempunyai kesan terhadap fiqh. Dan dalam zaman tabi'in juga kita akan lihat dia adanya khalifah-khalifah yang menyimpang daripada syariat ataupun landasan syariat yang sebenarnya. Yang mana di sini mulanya ulama menjauhkan diri daripada khalifah. Dan hal ini berbeza pada zaman sahabat, yang mana kalau antum lihat zaman sahabat ini ulama dan khalifah ini berjalan berdamping bersama-sama untuk membangunkan Islam. Tetapi di zaman tabi'in ini mula mereka menjauhkan diri dan mula mereka tidak turut terlibat dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Dan di sini juga kita akan lihat dalam zaman tabi'in adanya wujud Madrasah Al-Hira'i dan Madrasah Ahlul Hadis, dan sumbernya memang masadir fiqh, setiap zaman kita perlu baca. Dan kemudian kita pergi kepada kesan politik. Khawarij, anda pasti antum dah mengenali Khawarij ni dalam akidah firqah, jadi anda tak akan go through in depth, tetapi kita akan lihat dasar-dasar Khawarij ni dari segi fiqh. Apakah? Jadi kita dah go through pasal dasar mereka tentang khalifah, maka next slide. Okay, mereka akan tidak menggunakan takwil dan hanya. Jadi yang pertama adalah mereka akan mentakwilkan nas sesuai dengan apakah dasar-dasar pegangan mereka, dan kemudian mereka akan menolak sebarang hadis Rasulullah SAW yang mana berpaling daripada pemahaman mereka, dan juga mereka akan menolak kehujahan ijma' para sahabat. Ya, teruskan. Okey. Yang kemudian kita akan masuk kepada golongan Syiah. Yang mana Syiah ini seperti antum belajar dalam firqah akidah, merupakan golongan yang mana menyokong hak ahli ataupun ahlul bait sebagai khalifah selepas berakhirnya Majlis Tahkim. Dan di sini ada beberapa dasar dalam perundangan mereka, iaitu yang pertama mereka akan menafsirkan ayat itu selaras dengan dasar mereka, iaitu pendapat mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu yang ada sekarang ini tidak asli dan perlu telah ditambah dan dikurang sesuai dengan apa yang mereka rasakan selaras dengan pegangan mereka. Dan bukan itu sahaja, mereka juga menolak hadis yang dibawa oleh ahli sunnah kerana mereka hanya menyokong hadis-hadis yang dibawa oleh Ali dan juga Ahlul Bait, dan menolak ijma', kecuali ijma' yang berlaku di kalangan imam, kerana bagi mereka imam yang mereka percaya merupakan maksum, dan kemudian menolak al-qiyas dan mengharuskan kita tengah membicarakan tentang Syiah. Okey. Dan tidak mengharuskan antara pernikahan antara seorang Muslim dan juga seorang ahli kitab dan sebagainya. Kita move on kepada slide yang seterusnya. Ini antara perkara-perkara furuk lah yang mereka percaya bahawa antara dasar yang mereka berkata tentang jawatan khalifah ini mestilah diwarisi oleh Ali berserta dengan zuriatnya, dan Syiah juga memberikan keseluruhan harta peninggalan si mati itu kepada ashabul furud dan tidak pedulikan hak penerima asabah kecuali anak lelaki.
Dan kemudian yang mana kita ketahui Syiah itu juga mengharuskan mut'ah dan yang mana nikah mut'ah ni sebenarnya berlainan dengan ajaran Islam, tetapi di dalam ajaran mereka, mereka mengharuskan nikah mut'ah. Okey, ini merupakan sumber-sumber yang mana Ana rasa sumber-sumber ni tidak jauh beza antara zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Yang membezakan adalah ijma' di zaman tabi'in ini lebih kurang kerana seperti mana Ana katakan tadi, bermulanya penaklukan beberapa kota wilayah Islam makin bertambah, maka para sahabat ini perlu menjadi qadi, mufti di wilayah-wilayah Islam tersebut, maka sukar untuk kita mendapat hukum berdasarkan kepada persepakatan umum. Dan lebih banyak ra'yi ataupun lebih banyak ijtihad berdasarkan penilaian dalil-dalil kerana lebih bertambah lagi masalah baru yang tidak berlaku pada zaman sahabat. Okey, ini antara faktor-faktor yang memberi kesan kepada perundangan. Yang mana yang pertama, seperti Ana katakan tadi, lebih banyak sahabat mula untuk keluar daripada Madinah dan mula untuk menjadi gubernur, mufti, qadi di wilayah-wilayah Islam yang berbeza, yang mana wilayah-wilayah Islam ini mempunyai latar belakang kehidupan, kedudukan sosial dan adat resam mereka yang berbeza, yang mana hukum baru yang terhasil daripada ijtihad para ulama ini berbeza walaupun untuk masalah yang mungkin sama kerana mereka tersebar merata tempat. Contohnya, antara faktor yang lebih membawa kesan adalah mereka berlainan dari sudut kemampuan berijtihad, berlainan dari sudut pengetahuan tentang hadis dan sebagainya. Dari kesannya apa? Kesannya adalah sesuatu hukum untuk satu masalah fiqh itu akan ditetapkan berdasarkan kepada contohnya sosial yang ada pada suatu negara tersebut dan juga sukar untuk mendapatkan hukum ijma'. Dan kedua adalah yang Ana katakan tadi, ada beberapa khalifah yang mana tidak menjalankan tugas khalifah ini berdasarkan syariat landasan yang sebenarnya kerana mereka memanipulasikan ijtihad itu sebagai satu kuasa bagi mereka untuk membenarkan beberapa dasar yang telah mereka menetapkan. Contohnya adalah mereka akan menggunakan kekerasan kepada penentang. Yang mana anda katakan tadi, ulama mula untuk berpaling daripada khalifah kerana kerana mereka mula untuk menggunakan kekerasan untuk menyuruh orang ramai untuk memberi baik kepada setengah khalifah secara paksa, dan juga ada beberapa perbezaan hukum ni berdasarkan faktor perasaan, dan yang paling signifikan bagi kita adalah pelantikan anak Yazid sendiri, anaknya iaitu Yazid, yang mana bercanggah dengan perjanjian dengan Hasan yang mana telah berjanji untuk memberikan hak khalifah itu kepada secara bebas, yang dipilih secara bebas dan tidak boleh menjadi hak warisan. Di sini sudah bercanggah. Maka di sini mereka lebih mengutamakan urusan politik dan kenegaraan sehingga mereka tidak mendalami diri mereka dalam bidang agama untuk sesetengah Khalifah Umayyah ini. Dan faktor yang memberi kesan yang ketiga adalah slide yang seterusnya adalah meluasnya riwayat hadis, kerana sekiranya kita lihat pada zaman sahabat, mereka meletakkan beberapa syarat yang sangat secara ikhtiyat lah, mereka berhati-hati dalam periwayatan hadis. Tetapi pada zaman tabi'in berlaku satu fenomena baru yang meluasnya periwayatan hadis ini kerana suasana yang sangat menggalakkan, yang mana sekiranya mereka berkehendak kepada suatu hukum, mereka akan pergi dan mencari para sahabat ataupun para tabi'in yang lain untuk mengetahui sama ada hadis berkaitan dengan masalah ini atau tidak. Maka the environment is very conducive untuk meriwayatkan hadis, dan kesannya adalah yang mana kita ketahui munculnya madrasah ahli hadis, ahli riwayat, dan para
para penghafaz ataupun periwayat hadis yang tinggal berjauhan saling bertanya. Maka apabila adanya saling bertanya antara satu sama lain, maka ini menggalakkan lagi periwayatan hadis secara meluas. Dan kemudian semestinya ketika kita melakukan periwayatan hadis secara meluas, maka akan muncullah hadis maudhu', iaitu hadis yang bohong, yang bukan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Antara beberapa sebabnya adalah Ana go through dua, iaitu yang pertama seperti taksub kepada mazhab. Maka mereka akan menciptakan contohnya golongan Syiah akan menciptakan hadis-hadis yang seakan menaikkan kedudukan Ali dan menjatuhkan kedudukan sahabat yang lain untuk meraih sokongan kepada mazhab mereka, dan juga untuk contohnya sekumpulan ulama ini mengambil hujah daripada dalil Al-Quran dan hadis. Oleh itu, bagi masalah-masalah yang tidak didapati nasnya di dalam Al-Quran dan hadis secara nyata, maka mereka di situlah akan merangsang mereka untuk mencipta hadis mereka sendiri. Maka di sini kesan dia apa? Kesan dia di sini ulama harus menambah lagi tanggungjawab mereka, iaitu untuk menapis segala hadis sahih daripada hadis maudhu', dan untuk kerana mereka menumpukan perhatian pula bukan kepada matan dan kini kepada sanad untuk mengesahkan satu hadis. Maka ini mengundurkan lagi perkembangan perundangan pada zaman itu, kerana mereka harus mengambil langkah-langkah yang tambahan seperti untuk mengesahkan satu hadis itu. Dan sebelum kita masuk kepada madrasah Al-Ra'yi, Ana rasa kita perlu sambung madrasah Al-Ra'yi dan madrasah Al-Hadis pada sesi akan datang, tapi kita go through ulama mawali. Ulama mawali ni dulu adalah maksudnya orang-orang yang mana dimerdekakan ataupun mereka memeluk agama Islam melalui tangan orang lain. Sebab lahirnya ulama mawali ni kerana tawanan perang yang ditakluk, mereka merupakan tawanan perang yang ditakluk, dan kemudian tawanan perang ini pula memeluk agama Islam di bawah penjaga, contohnya penghulu ataupun tuan mereka. Maka mawali ini merupakan di kalangan kanak-kanak yang pada asalnya mereka ni bukan seorang yang mahir dalam bahasa Arab ataupun bukan mahir dari segi ilmu agama dan sebagainya, tetapi disebabkan kecerdasan dan keinginan mereka untuk menimba ilmu yang sungguh Masya Allah, kecerdasan akal mereka, maka mereka ini dapat menguasai ilmu itu dengan sangat cepat, Masya Allah. Jadi kerana pergaulan mereka dengan kaum muslimin mempercepatkan lagi proses mereka untuk menjadi seseorang ulama yang menguasai ilmu fiqh terutamanya. So antaranya di Madinah ada Sulaiman ibn Yasar, Nafi' Abdul Umar dan sebagainya.